Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha Anta khairu man zakkaha Anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita sambung bacaan kita Riyadhus Salihin oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Terima kasih. Anak siapa ni? Kita sambung Riyadhus Salihin, terjemahan kita ini pada jilid yang kedua, muka surat 302. Kita masuk hadis daripada Muaz bin Anas Al-Juhani berkenaan dengan makruhnya hukum duduk secara habwa, dakap lutut, dakap ketika mendengar khutbah Jumaat. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyusun hadis ini di bawah bab ini, iaitu tentang makruhnya duduk mendakap lutut ketika mendengar khutbah Jumaat. Ini yang bab ni dia buka dengan dia bawa hadis ini. Dan macam kita tahu ikhwan, di sini Al-Imam Nawawi bukan nak berhujah dari segi hukum, tetapi dia nak mempamerkan kepada kita adab. An Muadz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil habwati yaumal jumu'ati wal imamu yakhutubu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Terjemahan dia dari Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang duduk sambil memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumaat. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. At-Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Di sini ada larangan. An-Nawawi lebih berpihak kepada larangan itu adalah larangan makruh, bukannya larangan haram, makruh. Iaitu ketika khatib baca khutbah, kita duduk, kita pacak kita punya kaki dua-dua di tanah dan kita peluk. Duduk lagu tu kita peluk lutut kita panggil kan, kita peluk lagu tu. Yang macam tu. Bukan mencangkuk ni pungkok kita tergantung. Ini duduk lagu tu. Walaupun dalam riwayat lain menyatakan bahawa duduk lagu tu sunnah lepas main subuh. Lepas main subuh kita duduk lagu tu dalam keadaan kita cari satu kain ikat daripada belakang ke lutut, ikat. Jangan peluk dengan tangan, ikat kain. Jadi sunnah. Bila kita dah habis main subuh, kita dah habis dah zikir pagi dah, matahari duk naik dah kan, cerah dah, duduk lagu tu, ambil satu kain, ikat, suruh orang ikat, kita duduk lagu tu, sebab dia akan memudahkan mata kita lelak. Tetapi untuk khutbah Jumaat, dan ulama menyandarkan kepada apa-apa khutbah yang lain, kerana disebut khutbah Jumaat kerana ini adalah khutbah yang wajib.
Adapun khutbah-khutbah yang sunat, dia duduk di bawah khutbah kiasan khutbah yang wajib. Khutbah raya macam raya haji ke, raya puasa, khutbah gerhana ke. Dia kias dengan khutbah Jumaat, maka duduk lagu tu jadi makruh. Allah Ta'ala Maha mengetahui bila melihat kepada apa itu, kepada syarah, kepada hadis ini, ulama kita menyebut pertama, apakah hikmah larangan itu? Kenapa khutbah Jumaat jangan duduk lagu tu? Tempat-tempat lain kita boleh duduk. Sebab bila Nabi duduk macam tu di waktu pagi, dia membantu mata jadi kuyup, dia bantu bagi cepat dapat rehat. Tu Nabi ambil waktu yang patut rehat. Duduk lagu tu pada waktu yang patut rehat. Adapun khutbah Jumaat, dia bukan tempat nak rehat. Maka kita janganlah duduk lagu tu. Ataupun ada lagi satu duduk yang menyerupai duduk macam ni. Kalau dalam bahasa Melayu dia panggil duduk Cina kalah judi. Pacak satu tangan, gantung kaki. Bisa duduk, orang kaplah duduk, dia sengit, gantung atas lutut satu, macam tu. Tapi gantung, tangan gantung, lepas tu ngalik gitu. Duduk lagu tu pun dimakruhkan. Kenapa dimakruhkan? Baik. Perkara yang kedua, ulama kita kata kerana sama ada duduk secara habwa ataupun duduk macam bahagian kedua tadi, saya pun tak tahu duduk apa orang panggil. Tapi biasa orang Melayu kita, dia tengok Cina kalah judi, duduk lagu tu. Biasa Cina duduk fikir. Kedudukan macam ni melibatkan orang Arab. Orang Arab dia pakai jubah, memudahkan aurat dia terbuka. Sangat senang aurat dia terbuka. Maka ketika di khalayak ramai, maka duduk lagu tu dimakruhkan. Tapi ketika berkeseorangan, duduk lagu tu tidak dilarang. Silakan. Kita duduk di rumah kita dengan isteri dengan kita, anak-anak tak ada. Sebab mak ayah dengan anak-anak tetap ada aurat. Suami isteri tidak ada aurat. Suruhlah bini kita duduk lagu tu, tak apa. Tak apa. Derah pakcik gula. Tak apa. Tak ada apa. Kita duduk lagu tu pun tak apa. Pakcik dia pasal apa? Nganga. Baru ni saya pergi ke Nuri Haji Abdul Karim. Saya jumpa pakcik dia dengan makcik Khairul. Wow, ya Allah. Saya tak boleh bayang dua-dua ni muda macam mana. Dahsyat, saya tak boleh bayang. Siapa terserempak pakcik dia hari tu? Terserempak? Tengok macam mana makcik Khairul, dia punya dressing, pakcik Din. Alah, kira cucu tu kira kacau sikit lah. Kalau cucu tak ada hari tu, tak dukung cucu, alah, saya tak tahu. Dahsyat. Dahsyat. Bahasalah dia kata ranggi. Bukan ranggi Penang. Kalau ranggi Penang lain. Ni pakaian tu, uniform tu dia ranggi tu maksud dia garang. Dia begitulah. Jadi di atas alasan yang macam ni, ulama kita kata apabila kita masuk sembahyang Jumaat, kita mesti menjauhi kesemua larangan ataupun kena menjauhi kesemua asbab yang membawa kita kepada lalai dengan khutbah. Kesemua tu kita kena jauhi. Termasuklah kita kena jauhi duduk macam ni. Duduk ni dipanggil sebagai habwah. Habwah. Nabi kata naha anil habwati, habwah. Duduk lagu tu tak mau duduk lagu tu sebab dia membawa mudah lalai. Kita masa tu bila kita nak pergi sembahyang Jumaat, disunahkan kita mandi. Sebab mandi itu salah satu benda yang buat kita jadi segar. Orang Arab ni dia ada musim kan. Dia kalau kena musim sejuk, dia susah mandi sebab sejuk sangat. So dia akan mandi seminggu sekali. Dia akan mandi pada hari Jumaat, dia nak keluar sembahyang Jumaat. Kalau hari itu panas sangat pun dia susah mandi sebab air akan jadi panas. So kita tak tahu musim panas ni punya panas. So kita pergi musim dia panggil saif ni, kita buat macam tempat kita lah. Handuk.
pakai ayak kita tak tahu, tak teringat kata kena masak ayak tu dulu. Kita pun randuk-randuk buka ayak bahasa kencing, satu kampung tu dengar suara kita. Kita tak tahu panas mereka tu. Oh, panas sungguh sampai paip dia. Kita tak boleh sentuh paip dia. Cuaca panas tu macam matahari tu dekat sangat. Kalau sejuk sampai kita tak boleh keluar rumah. Jentik telinga ni jadi keras. Takut sejuk. Syita. Saya kenal kat Iraq. Syita. Masuk Iraq Syita. Dia ingat tak apa lah kot. Saya masuk, kena angin dia sikit-sikit tak rasa. Masuk ke Baghdad betul. Masuk dalam tandas dia, buka ayam. Ayau. Sejuk dia tu, sejuk nak jadi salji. Sejuk sangat. Jadi semua ni memerlukan kita masak ayam. Jadi bila disunahkan kita mandi pada hari Jumaat, itu adalah salah satu daripada anjuran supaya kita pergi sembahyang jemaat dalam keadaan segar dan bugar. Tak mau, kita jangan cari sebab terlena. Kalau dengan kita pejam mata boleh lena, jangan pejam mata. Jangan buat sesuatu yang boleh kita jadi lena, sebab kita akan khilaf dengan sunnah. Dan pihak yang yang terlibat dalam menguruskan Jumaat, mereka wajib menjauhi perkara penyebab di pihak mereka jemaah lena. Apa dia? Khutbah yang tak masuk akal, ataupun yang baca khutbah terlalu tua dan uzong, speaker yang tak dengar ke telinga, jemaah yang duduk di belakang dalam kepanasan. Bila orang letih sangat, ini semua akan terjadi. Maka hadis yang kita baca pada malam ni, dia melarang ke semua aktiviti itu. Dan hadis ni juga kerana dia berunsurkan penjagaan aurat. Sebab duduk lagu tu, dia lebih dekat kepada aurat kita cepat terbuka. So ini menjadi suatu pegangan kepada kita, iaitu manakala kita duduk di kala khalayak ramai, kita mesti jaga kita punya batasan aurat. Baik, itu An-Nawawi bawa dalam bentuk dalam bentuk adab. Bukan dia nak cerita tentang hukum haram ke apa, dia nak cerita adab kita pergi sembahyang Jumaat. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ikhwan, dia meletakkan satu hadis ni dengan satu hadis kedua ni, satu di bawah satu barisan. Iaitu dia buka bab yang kedua, hadis yang kedua ni hadis daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkenaan dengan larangan memotong rambut kuku bagi yang berkorban mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai selesai pemotongan binatang kurban. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu dhibhun yudhbahuhu fa idza ahalla hilalu dhil hijjah fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhiya. Rawahu Muslim. Terjemahan dia dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Boleh abang kat saya sikit tak? Apa yang kita tahu tentang istimewa kisah Nabi dengan Ummu Salamah? Ada tak yang kita ingat? Ada satu benda istimewa? Okey, apa ada tak? Zikir pagi. Zikir pagi yang mana? Ya, raditu billahi rabba. Sahabat Roy kata zikir pagi tu Nabi ajak, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Baca 3 kali. Nabi kita nak rasa ta'mul iman, zaqa ta'mul iman. Ulang kalimah ni. Nak rasa manisnya iman. Nabi kita siapa yang baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, setengah riwayat kata wa rasula, maka apa Nabi kata?
wajabat lahul jannah, pasti untuk dia syurga. Lain daripada riwayat tu, qabliyah zuhur, buat 4 kan. Siapa yang sembahyang 12 rakaat kan dapat syurga. Okey, lagi satu ya Allah bagi kat dia dalam syurga mahligai rumah-rumah kusur. Lain itu bukan dia. Itu bukan dia. Itu isteri lagi seorang. Perang Kih mana? Kih yang mana? Perang Khandak. Dia terlibat tang mana? Dia kan isteri Jabir. Itu isteri Jabir kot bagi makan. Amboi yang salah semua lah bini aku salah. Oh yang salah semua bini ustaz. Amboi. Yang dia sebut elok semua apa tak sebut kata dia sebut nah. Amboi. Tak apa abang bela Izzah. Dan semua tunjuk dia. Dia bagus. Satu lain lafaz ta'ziah yang mana tu? Musibah. Bila berlaku kematian, kan? Itu masa suami dia meninggal kan? Suami dia meninggal. Itu yang paling apa? Touching lah orang kata. Dahsyat. Nabi suruh dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu dia baca. Dia cuba menghayati doa Nabi pasal di ujung tu kata wa akhlif li khairan minha, ganti dengan yang lebih baik kan daripada yang hilang tu. Jadi dia duk ingat mana ada lebih baik daripada Abu Salamah. Habis edah dia semua Nabi masuk minta dan dia kata subhanallah, tak terbayang pada aku sememangnya aku dapat lebih baik daripada Ummu Salamah, daripada Abi Salamah. Jadi hadis itu kita jangan tinggal bacaan doa itu ketika di dalam musibah. Bukan saja mati, apa-apa yang menyakiti kita itu adalah musibah kita baca. Macam mana? Ummu Salamah mati. Pak Cik takut apa? Ya, Pak Cik. Kita tak tahu kok Allah tentu kita lebih baik untuk dia. Ada orang lain. Ni bukan bini saya, ni laki siapa saya tak tahu. Ni tunjuk ni laki siapa saya tak tahu. Saya tak tahu. Betul Cik Din. Pak Cik kata kalau kawan kita perempuan kematian isteri, kita nak suruh dia baca doa tu bolehkah? Saya kata bolehlah, tapi Pak Cik bimbang sekali lagi rupanya kita yang terbaik untuk dia. Jadi kita terimalah. Kalau itunya Allah tentukan. Macam mana Pak Cik dia punya ingatan? Allah makbul, tak tahulah siapa. Perkataan wa akhlif li khairan minha ataupun wa akhluf li khairan minha, ganti yang lebih baik daripada yang tak ada ni. Allah ambil hilang, ganti lebih baik. Jadi kalau kematian kita pun, kalau kematian suami perempuan baca. Kita laki-laki kematian isteri kita baca. Dan bukanlah kadang-kadang bukanlah kita maksudkan ganti pasangan, tetapi yang lebih baik apa dia? Mungkin hidup Tuhan ganti dengan hidup lebih baik, kegembiraannya lebih baik, anak di bawah jagaan lebih baik. Ya mungkin kita tak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu makna ganti itu apa. Mungkin ganti dalam bentuk orang baru, mungkin ganti dalam bentuk rezeki yang lebih banyak, masanya lebih masa ada, senang dia mengaji. Dulu masa dia duduk kata payah mengaji, dia tak mau sebutlah lelaki dia punya pasal.
Dia tak boleh mengaji ni laki dia punya pasal. Allah ambil pergi laki dia. Dia sedih lah. Tapi dia mudah mengaji. Tak tahulah. Sedih sat ke tak sat, saya tak tahulah. Ada juga perempuan sedih sat pun ada juga. Jantannya sedih sat pun ada juga. Ustaz Nan sedih lama ke sat, saya tak tahu. Sampai Udin tegur, topi sengit. Dia pun tak tahu topi dia sengit. Sikit hari dia timnya baju dia pun sengit. Jadi kita ajaklah orang baca doa-doa yang sabit ni. Ummu Salamah kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berniat akan berkorban, maka apabila telah masuk awal bulan Zulhijjah, maka dia tidak boleh memotong rambut dan kukunya sebelum haiwan korbannya disembelih. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Hadis ni ikhwan adalah hadis yang kita boleh kata hadis yang telah dilupakan orang. Hadis ni telah lama tak ada, terutama di dalam Nusantara. Saya fikir hadis ni mula timbul sekitar 4 tahun silam. Bayang. Umur agama Islam yang datang ke kita ni 1400 tahun. Sekitar 4 tahun silam baru hadis ni keluar balik. Bila dia start korban dan orang-orang mengaji hadis tu pelan banyak, orang bercakap. Saya ada pengalaman bercakap dengan seorang datuk. Dia ustaz lah, dapat gelaran datuk. Dia kata tak masuk akal, dia kata. Bila dah potong binatang korban, baru nak pergi potong bulu dia, baru nak pergi cukur kuku bulu binatang tu. Saya duk tengok muka dia. Saya kata dia faham lagu mana. Dia faham kata bulu binatang tu, bulu di binatang. Tu dia kata tak masuk akal. Dia kata hadis-hadis lagu ni tak masuk akal dan tak ada pun dalam mazhab kita. Saya tak kata apa, pasal dia datuk. Dia duk jawab soalan agama semua. Dia orang hebat. Jadi tak mana sabar saya nak pergi kata dia tak betul. Jadi saya pun sengak tak kata apalah. Saya balik, saya duk tengoklah syarah kepada hadis ni dalam syarah Muslim. Nawawi sebut hadis tu jelas. Bukan bulu binatang tu, bukan kuku binatang tu, tuan yang korban tu. Yang pada bahagian binatang tu Nabi sebut jangan kita cederakan kulit dia, jangan kita bagi dia jadi patah, jadi cacat kan. Sebab satu ihtiram, kita kena tunjuk penghormatan kepada binatang korban, sebab ini bukan membunuh binatang, ini korban, udhiyah. Kita nak muliakan binatang tu. Lepas itu kita tak sembelih binatang ni di depan binatang lain. Kita tak asah pisau depan dia. Kita bagi layanan yang baik. Dia makan, dia minum. Lepas itu bismillah, hadap dia ke arah kiblat. Sembelih dia. Tak sehingga kan kata Nawawi, termasuk juga Syaukani, kalau dengan kita duk kerumun dia tu menyebabkan dia jadi macam nak liak kan, maka tak boleh rumun. Luaskan tempat tu. Biar dia tak nampak orang banyak, tak apa. Hanya 2-3 orang yang nak perebah dia saja. Tak mau ada suara macam ye budak-budak punya suara kan. Biar duduk jauh-jauh. Lepas dia tumbang, barulah mereka tengok balik. Sebab kita bukan upacara membunuh. Kita nak berkorban. Apakah hikmah dia? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Satu daripada hikmah dia yang disebut di dalam syarah dia ialah kerana supaya orang yang tak buat ibadat haji ni merasai suasana ihram orang berhaji. Kerana haji dia adalah rukun penyempurna dalam senarai rukun Islam. Dia duduk pada kelima dan dia dikatakan sebagai puncak. Puncak dia lah sekali. Sepatutnya puncak tu jihad. Jihad duduk di puncak. Tetapi kerana Aisyah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, orang perempuan boleh berjihad
Orang laki-laki boleh berjihad. Macam mana kami? Kami nak keluar jihad. Macam mana kami nak jihad? Maka Nabi kata, jihadukunna, jihad kamu kaum wanita, Nabi kata dapatkan haji yang mabrur. Ini dalam riwayat Muslim. Nabi meletakkan haji itu di tempat jihad. Maka kita bila melaksanakan haji, bermakna kesempurnaan Islam itu dilaksanakan. Maka 10 Zulhijjah adalah bulan yang menyempurnakan rukun agama, rukun Islam. Maka bila orang balik sana buat haji, dia wukuf di Arafah, dia dalam ihram, maka aulalah orang yang tidak dalam ihram merasai suasana barakah itu. Sebarakah-barakah hari dengan sebarakah-barakah amalan. 1 Zulhijjah sampai 13 dikira 10. Di 13 hari itu dikira 10 hari. Kerana 11, 12, 13 adalah baki untuk menyempurnakan ibadat haji, wajib-wajib haji itu. Maka kerana korban dapat dilakukan pada 10, pada 11, pada 12 atau pada 13. So jemaah haji dia nak yang mana dia nak buat korban dia boleh pilih. Maka orang-orang yang tidak mengerjakan haji disuruh memberi suatu pemakmuran kepada ibadat haji. Maka bila masuk 1 Zulhijjah, sampailah binatang dah dikorbankan, maka dia diminta duduk dalam suasana macam tu. Cuma dia dilarang buat 2 benda ni saja, iaitu tak sah potong kuku, sebelum tu potong siap-siap, dan bulu-bulu di badan. 10 hari itu ataupun 11 ataupun ikutlah bila-bila binatang dia. Seafdal kita sembelih binatang ialah pada 10. Itu adalah hari yang besar dia punya. Dia rebutilah fadilat dia. Namun demikian, agama ciptaan Tuhan ini dia tahu kita punya kesibukan, dia bagi pada kita 3 hari ke belakang, 11, 12. Dan Nabi namakan ayyamut tasyrik ayyamul akli wa syurbi. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Tak mau puasa. Jadi kalau kebetulan kita memang duk puasa 13, 14, 15 bulan apa ini, hari putih, maka tasyrik tak mau puasa. Tak mau puasa. Walaupun tasyrik itu dia start 11, 12, 13. Kita puasa 13, 14, 15. Tak mau puasa. Pasal 13 tu dah masuk dalam tasyrik. So kalau nak puasa ada baki 2 hari. 14, 15. Nabi nak kita puasa 3 hari. So untuk bulan ni tinggalkan puasa. Teruslah puasa sebab kita telah duduk dalam seafdal suasana dan seafdal ibadat. Imam Nawawi cerita dalam Al-Azkar, bila masuk 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah, ini dikatakan hari yang afdal, sahabat semua bertakbir raya. Dia pada start takbir raya. Terutama orang yang buat haji. Ibnu Umar bertakbir raya, dia panggil takbir mutlak. Dia tak terikat dengan sembahyang 5 waktu ni. Takbir aja, perbanyakkan takbir. Macam walaupun lafaz tu lafaz takbir raya, silakan. Sampai habis hari tasyrik. Tapi sunnah ni juga tidak hidup di sebelah Nusantara, tak hidup, dia hilang. Bila kita tak takbir katalah macam ni, orang bola nanti mencari kita. Kan lani semua. Mak kila pun Wahabi. Tak ada pasal. Geng Wahabi tengok mak kila punya belambak. Tapi apa tak tahu pasal kot mana. Ni orang kata-kata bungkok, duk tak duk. Tak ada kerja nak buat. Duk tengok orang hidup dalam keadaan kesatuan, perpaduan, harmoni, dia suka orang berkelahi. Cucuk sana, cucuk sini, tak ada pasal. Kita takbir raya. Kita boleh duduk di rumah takbir sambil masak, juri pokok. Duduk saja Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takbir. Tapi pada 9 Zulhijjah pagi itu, subuh, 10, 11, 12,
itu dikatakan muqayyad, yang berkaitan dengan yang dekat, maka ditaukidkan lagi, ditakkidkan lagi, digalakkan lagi supaya ada suara-suara bergema. Imam kita kata, kenapa sembahyang raya kita disunatkan pergi jalan lain, balik jalan lain? Ada banyak yang mereka cakap, tapi satu yang menarik mereka cakap ialah kerana supaya bila orang Islam pergi sembahyang raya tempat jalan lain, lepas tu balik jalan lain, dan sembahyang raya pula luar daripada masjid, supaya kita tunjuk kewujudan agama di situ. Tunjuk kata kita orang Islam wujud di situ. Agama kita wujud di situ. Dia bukan isu masjid besar ke masjid kecil. Isunya kita bagi tahu kepada ummah tentang Sayyidah, tentang kita punya ketuanan. Kita ada di sini. Ini tempat kita. Seperti mana orang luar bagi tahu kata mereka ada. Mereka nak sembahyang, mereka pakai jalan. Tapi kita ni terbalik, Pakcik Din. Kita sembahyang raya, kita tak fikir nak buat di luar. Perarakan maulud nak buat di luar. Perarakan maulud yang Nabi tak pernah pun anjur pakai jalan pun. Tak perlu pun pakai jalan. Perarakan apa? Ma'al hijrah, tak perlu pakai jalan. Kita pakai jalan. Tapi benda Nabi suruh kita pakai jalan, pakai luar, kita tak buat. Sembahyang raya, Nabi suruh pakai luar, tinggal masjid, kita tak buat. Kita bagi alasan pula, masjid besar. Kalaulah masjid besar, nak arak maulud dalam sekitar masjid pun boleh. Start arak dalam masjid, turun tangga masjid, pusing masjid, naik balik. Cukup kalau masjid daerah tu saya ingat besar. Kalau satu negeri tu dikatakan ada masjid negeri, besar kawasan dia, araklah dalam tu, kenapa nak pakai jalan? Tapi kita kata tak, kena tunjuk kata negeri ni kita punya. Bahagian Nabi suruh tunjuk negeri tu kita punya, kita tak tunjuk. Kita beritahu masjid besar. Benda yang Nabi tak suruh buat, kita cari alasan. Benda yang Nabi anjur kita buat setahun 2 kali. Cari jalan sembahyang raya ni di luar daripada masjid. Kita sekitar masjid ke, ataupun cari padang ke. Sambil duduk berjalan pergi takbir, orang Islam keluar jalan lain, balik jalan lain, tunjuk kewujudan kita, kewujudan agama kita. Orang agama pun sengak, pemimpin pun sengak. Bila ada pihak lain nak buat, dia tak bagi. Dia kata macam-macam. Ya, kalau hujan tak apalah. Tapi bila benda dia buat, agama tak suruh, dia bagi 1000 alasan nak buat. Bila ada pihak tak mau buat, dia kata pula pihak ni memang, dia kata Wahabi lah, dia kata macam ikut dia nak kata apa. Ini adalah satu benda yang memang tidak difokuskan langsung kepada hal sembahyang raya puasa dan raya haji, tambah korban. Tak patut kita hadkan di sini saja boleh korban, sana korban. Di mana ada orang Islam, di mana sembahyang raya dibuat, di situlah korban dilaksanakan. Bukan mesti di tempat korban saja. Cuma orang Islam ni perlu diajak tertib, bersih, itu saja. Disiplin saja, itu saja. Lain semua kita dah boleh buat dah sendiri. Cuma kita kurang disiplin saja. Itu orang kita kalau masuk korban, dia masuk korban, dia nak korban. Tapi awal-awal dia habang, saya boleh duduk sat aja nak balik kampung. Tengok dia tak ada disiplin. Tanya kampung tak mana? Selang 2 karya aja. Selang 2 karya. Buat macam duduk Palestin. Nak ambil tiket, nak balik. Nanti sah. Lebih baik hang buat korban di kampung. Senang duduk situ. Tak payah fikir apa dah. Dia buat duduk sini korban. Dia nak lari balik. Lepas tu dia tinggal. Dia tinggal semua. Sekok lembu 7 orang. Patut 7 orang tu lah handle. Nak bagi jatuh lembu, nak sembelih, nak lapah, nak bahagi 7, nak timbang. 7 orang sekok lembu, 7 orang sekok lembu, 7 orang sekok lembu. Ataupun bolehlah 10 orang, takut seorang kena tendang dengan lembu, adalah pengganti. Lain tak ada apa pun ikhwan. Tapi dia sibuk, dia buatlah, dia sibuk.
Dia dapat bahagian dia buat tengok jam. Dia buat angkat handphone. Dia buat angkat handphone, dia buat nama bini dia. Dia pun duduk tunggu. Orang maki kat dia. Ni tahun depan terseduk masuk boleh tak? Itu masalah disiplin orang kita. Jadi ini adalah satu ibadat yang besar, ikhwan. Pertama, kerana kita nak rasa suasana haji itu. Dan yang kedua pada ikhwan, yang kedua dalam ibadat yang macam ni, dia tunjuk betapa orang Islam tak buat naya pada binatang. Kita langsung tak buat naya pada binatang. Bagi dia makan cukup, bagi dia rehat cukup, bagi hak dia, semelih dia dengan pisau yang begitu tajam, semelih pula di kawasan yang paling cepat darah dia keluar dan terputih segala angin-angin di badan dia, udara dia tak sampai dan dia mati cepat. Dan daging dia itu diagih dengan sempurna kepada orang-orang susah. Sama ada di kalangan orang Islam ataupun di kalangan bukan Islam yang susah, yang perlu kepada makanan itu. Dibagi. Dan diajak pada kita untuk masak makanan korban ni. Supaya orang yang dapat korban tu dia boleh buat untuk selera dia. Kalau kita masak, dia tak bolehlah apa-apa dah. Cuma bahagian kita nak masak ni, kita masak bahagian kita. Kan kita bekerja ni ada bahagian kita. Kita kumpul bahagian kita, kita masak dan kita makan, kita kenduri. Bahagian nak sedekah ni, sedekahlah macam dia nak simpan esok ke, dia nak pergi jual ke, itu hak dia. Dia nak cipta duit dengan itu hak dia. Bahagian kita, bagi pada dia. Itu clear agama nak lagu tu. Dia berbeza dengan kekah. Kekah, agama suruh masak, panggil orang mai rumah kita, tengok anak kita, doakan dia. Pasal tu ulama sunnah, dia tak suka kekah campur dengan korban, buat pada hari korban. Sebab kekah ni kenduri asin. Korban ni dia asin. Korban ni dalam setahun, itulah hari dia. 10, 11, 12, 13. Itu saja. Lain tak ada korban dah. Macam sahabat Nabi dalam hadis Bukhari kan. Dia pergi sembelih sebelum dia nak tin semua orang. Aku nak jadi orang mula sembelih. Habis subuh dia pergi. Tak ada raya lagi. Tak ada sembahyang raya. Nabi kata apa ni? Tak apalah, Nabi kata bagi orang makan lah. Tak ada lah korban-korban. Memang kita tu. Tapi kalau ibadat kekah, seumur hidup ada peluang dia. Kecuali apa? Yang hari anak kita beranak tu pergi jatuh pada 10 Zulhijjah tu hari ke-7 dia. Kita buat hari tu. Pasal hari tu dituntut. Tapi anak kita dah beranak dah 4 bulan. Kita tunggu korban ni, maka itu tidak patut. Bukan tak sah, tak patut. Dia benda lain. Korban ni benda lain, kekah ni benda lain. Sebab dia pun lain. Dia tak ada kena mengenal dengan budak korban ni. Dia memang akikah ni untuk budak khas. Kita tengok Ibn Qayyim kata apa? Bila kita sembelih mendatang korban, iblis menangis, dia kata. Kita sembelih untuk anak kita ni, kekah. Sembelih hari ke-7 tu kekah, cukur rambut dia. Kekah, bagi nama kat dia, darah kekah tu jatuh, iblis menangis. Kenapa? Kita telah tunjuk permusuhan kita dengan dia dalam bentuk jihad yang akbar. Dia takut tengok anak Adam berani tumpah darah lawan dia. Dia takut ini satu keberanian, syuja' kepahlawanan. Dia takut sangat-sangat. Itu dikatakan tergadai. Siapa-siapa yang tak buat kekah untuk anak dia tergadai. Pergilah tebus. Imam Tirmizi kata tak boleh buat hari 7, tambah lagi 7 hari. Cari duit. Dah jadi 14. Hari ke-14 tak ada duit, dia kata tambah lagi 7 hari. Hari ke-21 cari duit. Tak ada, dia kata tambah lagi 7 hari. Tak ada juga. Ibn Qayyim kata, bila kita dah tua bangka, baru kita ada rezeki. Mak ayah kita tak ada duit buat. Dia kata buat sebelum mati untuk kekah kita. Kenapa? Itu adalah satu tebusan kita. Tebus balik. Kita ni tergantung, tebus balik. Korban tak campurlah dengan kekah. Tapi kalau campur, kita tidak menafikan. Ada perbahasan fiqh menyatakan boleh. Boleh lah. Tetapi Nabi dah susun cantik dah sunnah dia. Korban di mana?
Kekah. Bukan kata Nabi susun dalam bentuk nama. Ini kekah, ini korban, ini walimah. Betul Cik Din? Walimah. Sampai Nabi sebut, ini kenduri walimah. Cara dia lain. Ini korban, Nabi sebut. Cara dia lain. Ini kekah. Hari dia lain, sebab dia lain. Kita pergi ambil semua letak setempat. Kita pergi ambil kita punya kekah, kita punya korban, letak hari kahwin terus. Puas hati satu hari aku buat. Lepas tu kita tengok pahala aku mesti besar. Tengok kita. Tak best lah kita buat lagu tu. Tak best lah. Kenduri kahwin lah walimah. Sembelih itik boleh, ayam boleh. Kita nak buat kenduri walimah kita, nasi lemak dengan ikan mengayang pun boleh. Tapi korban takkan nak buat ikan mengayang. Kekah takkan nak buat ikan mengayang. Bahkan hari dia Nabi sebut. Bila korban sebut tarikh, bila kekah sebut tarikh, binatang pun sebut. Nabi sebut dalam keadaan sebut dan tunjuk binatang apa dia sembelih. Masa bila lembu disembelih untuk korban, masa bila kambing dipakai. Lembu dipakai untuk masa haji. Mudahkan jemaah haji. Seekor lembu hampa carilah 7 orang untuk korban. Dia buat haji. Tapi biasa-biasa Nabi cari apa untuk korban? Kambing. Nabi tunjuk. Kambingnya bertanduk yang cantik. Nabi pilih. Lutut nak stand tak mana kat kambing? Anas bin Malik cerita. Nabi stand tak mana? Tarik macam mana? Anas sebut. Semua di kita tak indah langsung. Kita bagi tahu apa? Kami orang Melayu, kami tak makan kambing, kami makan kambing, kami pening kepala, darah tinggi kami naik, kami nak makan lembu. Hang nak kata apa? Tak kata apa? Nak kata apa? Tak kata apa? Tu dulu di Kota Seguru, saya ingat lagi zaman saya 12 tahun silam di Kota Seguru, kempen makan kambing. Sampai hari ini alhamdulillah 63 ekor kambing, 4 ekor lembu. Sikit hari lagi tak ada lembu. Sebab lembu boleh sembelih anytime. Kenduri kahwin, tumbanglah seekor lembu. Tumbanglah. Tapi kekah dengan korban, Nabi nak kita makan kambing. Selalu yang Nabi nak kepada kita ni tak sampai, kawan. Tak sampai. Kita punya apa? Songeh tu. Kita ada lah kita punya nak bagi arai tu. Kita nak letak kita punya himmah ke depan, Nabi punya himmah di belakang. Kita nak jayakan kehendak kita dulu. Lepas tu kita bagi alasan. Pening kepala, doktor kata jangan makan. Kawan kita, mak dia umur lebih kurang 68. Darah tinggi naik. Darah tinggi dekat 200. Apa tu kencing manis 19. Kolesterol tinggi. Dia pergi cek doktor. Dia ajak saya pergi jumpa mak dia bagi motivasi. Cek-cek semua, doktor bagi nasihat. Doktor kata, makcik nak buat apa? Makcik nak ubat ni boleh hantung sampah ke? Nak makan ke? Masa doktor kata lagu tu, makcik ni punya muka dah berubah dah. Tapi makcik tu duduk dengar. Makcik, semua betul tak makcik tak makan ubat? Makcik tu saya makan. Kalau makan, doktor kata takkan bacaan meningkat. Makcik jangan tipu saya. Kata tipu, makcik tu naik angin. Makcik tu kata, doktor, kalau saya dengar cakap doktor, saya makan semua ubat doktor, apa saya nanti tak boleh buat, saya nanti mampus dandan. Dia kata kat doktor lagu tu. Doktor persengap, tak kata apa, sign surat tu suruh dia keluar. Dia balik rumah, dia ingat nak makan ubat, dia makan, dia tak ingat, dia tak makan. Kata, makcik macam mana ni? Kita, makcik ni kata, ada rumah main lagu ni. Rumah duk kata pi tahu tak? Nak makan ubat lagi, rumah duk ala aku. Kubur duk panggil aku. Hang nak suruh aku darian tak makan. Yang tu tak makan, aku lagi cepat mampuih. Dan aku nak bagi lambat mampuih sikit. Aku nak makan apa yang aku suka. Mampuih pergi kat doktor tu. Makcik tu cakap lagu tu. Dan cakap sampai hari ni, alhamdulillah duduk lagu tu. Duduk ada lagu tu. Tak ada dia nak kata macam orang kena darah tinggi kan pening kepala. Tangkap belakang-belakang ni semua.
Dia buat happy je. Dia rasa dia tak larat, dia pergi bekam. Dia buang semua darah dia. Dia rasa kaki dia macam bengkak-bengkak sikit, dia pergi tu yang duk buat tu kan. Fida duk buat kaki apa. Dia pergi situ. Suruh anak dia hancak dia pergi. Dia kata, aku dah umur 68, aku nak minta ke darah ubat ni sampai bila? Aku tak mau, dia kata. Orang tinggal pesaka, aku tinggal ubat. Tak mau, dia kata. Ni bukan boleh benda pesaka. Aku nak makan lagu aku. Rupanya ada keberanian ijtihad. Kita tak ada, ikhwan. Salah ke tak salah, tak tahulah kat makcik tu. Tapi kita, apa benda Nabi anjur pada kita, bila sampai kat meja kita, kita modify. Kita cari hujah modify. Ulama pun buat lagu tu, ustaz pun buat lagu tu. Cari jalan modify. Betul juga aku tak boleh makan kambing. Betul juga. Tapi dalam same time, kita cerita ke orang hari Maulud, Nabi punya sayang kat kita ni tak tahu dah punya sayang. Bila Nabi anjur kita makan kambing, macam dia tak sayang pula kita. Macam dia tak tahu kita ni boleh mati makan kambing. Tapi bila cerita satu bahagian, Nabi sayang ke kita ni punya sayang lah. Nabi tinggal habatus sauda, tinggal madu lebah, tinggal minyak zaitun, tinggal pemakanan sunnah, tinggal jubah, tinggal serban, tinggal celak, tinggal sugi, tinggal saf, rapat saf. Cerita ni kira dahsyat kita macam cerita. Bila mai kekah, Nabi ni tak apa sayang kat kita. Dia tak tahu bila masa patut kita buat kekah. Kita patut buat kekah ni masa korban. Bukan masa anak kita beranak hari ke-7 tu. Kita modify. Kita puzzlekan sendiri puzzle tu. Tang kaki duduk tang kepala, kepala duduk tang kaki, lepas tu kita kata cantik gambar aku ni. Kita betul-betul handicap. Kita punya mind ni cacat. Sangat cacat. Tak boleh ikut. Saya tak makan korban. Tak makan korban, kambing pun tak apa. Sembelih kambing bagi orang makan. Bukan kita sengaja tak mau makan. Kita memang dah didik di jiwa kita. Kalau aku makan, aku mati. Kalau aku makan, aku lumpuh. Kalau aku makan, aku collapse. Tak apalah, sembelih bagi orang makan. Bagi orang makan kambing. Pasal Nabi nak kambing. Tengok dalam bulan 10 Zulhijjah ni, 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Nabi sebutkan kelebihan dia. Tak ada apa yang boleh tanding. Allah paling suka tengok kita buat amal soleh di dalam setahun ni, inilah hari Allah paling suka tengok kita buat amal soleh. Lepas tu, Nabi tak sebut pada kita apa itu amal soleh. Sebab di tempat lain dia dah sebut dah amal soleh. Kita buatlah amal soleh. Dalam banyak-banyak benda, yang paling Nabi tekan 9 Zulhijjah. Nabi kata puasa. Nabi suruh kita puasa. Puasa Arafah jangan tinggal. Pahala dia besar, Nabi kata. Setahunnya kemudian, setahunnya akan datang. Subhanallah. Besar. Adapun lain daripada 9 Zulhijjah, Nabi tak tekan langsung puasa. Berlakulah khilaf antara Aisyah dengan isteri lain. Dalam riwayat Muslim, Aisyah kata, aku tak pernah tengok Nabi puasa 9 hari turut-turut. Tak pernah aku tengok dan tak pernah aku tahu. Isteri lain kata, ada. Tengok Nawawi buat pembandingan. Aisyah cakap tu mungkin di luar pengetahuan dia. Mungkin masa Nabi balik ke rumah dia, Nabi tak puasa. Tapi Nabi di rumah orang lain, Nabi puasa. Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad, dia kata kita kena compare semua hadis ni. Ada pun hadis menceritakan Aisyah kata Nabi tak pernah puasa 9 hari turut-turut. Itu riwayat Muslim. Dan sahih. Ada pun hadis lain yang kata Nabi puasa sampai 9 hari turut-turut. Hadis itu kesemuanya dhaif. Jadi bila kita nak compare, kata Ibn Qayyim, status hadis tu kena selaras. Dhaif dengan sahih, tentu dah sahih menang. Subhanallah. Jadi Isnin dengan Khamis, yang ni tak payah sebut minggu apa, bulan apa. Dia automatik lah. Kebetulan Isnin dengan Khamis pergi duduk dalam bulan Zulhijjah. Lagilah besar. Tentu dah kita puasa Isnin, kita puasa Khamis, kita puasa Arafah.
Selain daripada puasa, apa kita boleh buat? Tilawatul Quran kita, zikir kita, kita tunjuk struggle kita, work hard kita, hafalan kita, sedekah jariah kita, doa kita, tunjuk kesungguhan. Cuba kita fikir, Nabi nak kita buat apa? 9 Zulhijjah, Nabi nak kita beramal dengan sekuatnya. Sehingga Nabi tak tentukan 9 hari saja kena puasa. Tak. Tapi kebanyakan para ulama, termasuk Nawawi dalam Syarah Muslim, dia kata kalau nak puasa sampai 9 hari pun tak apa, dia kata. Sebab telah ma'ruf, masyhur, puasa tu amal saleh. Puasa. Tapi penekanan Nabi sampai 9 hari puasa, tidak ada. Ada semua dalam riwayat yang tidak sahih. Maka atas kita lah nak susun benda ni. Kita tengok kepada hadis tu. Kita tengok hadis, lepas tu kita cuba tengok Nabi nak apa daripada kita ni. Supaya kita dapat buat apa yang Nabi nak. Subhanallah. Nabi nak. Nabi nak kita beribadat dengan ibadat sunnah. Dalam bulan-bulan macam ni. Ramai orang tekan puasa. Tetapi hadis yang kita baca ni, mereka tak tekan. Pada 1 Zulhijjah sampai sembelih binatang kita, siapa yang terlibat dengan korban, tak usahlah potong kuku, tak usahlah pergi gunting rambut. Sebelum tu pergilah kemas-kemas macam orang ihram. Sebelum dia niat di miqat, bersihkan diri dia. Lepas dia niat, sampailah dia tahallul, baru tak diberi penekanan. Seolah-olah benda ni kalau dibuat 1 Zulhijjah sampai binatang kita terkorban, macam bukan amal soleh. Sedangkan dia sunnah yang sahih. Ditinggalkan. Tak ada apa. Bila hari raya kan kita diajak apa? Macam raya puasa lah. Malah raya pergi gunting rambut, cantik-cantik, kemas-kemas. Bila mai raya haji, serogah. Oi, hang pasal apa? Hang pasal apa? Dia, dan orang Melayu dia ajak kan, raya haji ni kecil, raya puasa ni besar. Raya haji ada Ramadan, raya puasa ada Ramadan, lepas tu baru raya. Tapi raya haji ada al-ashar, 10 yang awal yang sangat Allah Ta'ala suka. Sehingga dikatakan bahawa ulama kita bincang 10 yang awal bulan Zulhijjah dengan 10 yang akhir daripada Ramadan, yang mana afdal? Ramadan 10 akhir kan, yang kita kata Lailatul Qadar tu, dengan 10 awal Zulhijjah. Ulama kita kata kalau nisbah kepada siang, Zulhijjah lebih afdal. Kalau nisbah kepada malam, Ramadan afdal, sebab dia ada khairum min alfi syahr tu, dia ada. Zulhijjah tak ada. Punya besar mereka tu. Macam mana diasuh orang kita raya haji ni raya kecil? Kita diawali 10 hari paling besar dalam setahun. Boleh nak puasa, boleh nak zikir, boleh nak sedekah, bahkan boleh takbir raya daripada 1 Zulhijjah sampai 13. Pun tidak ada dalam dunia Nusantara. Saya tengok dekat Iraq, mereka takbir, saya pelik. Apa ni? Saya ingat tarikat Ba'lawi mana-mana punya duk main pula. Rupanya dah. Rupanya memang ada amalan salaf macam tu. Kita tak ada. Jadi tak sampai pengetahuan kita. Tambah dengan raya, cuti raya haji ni sehari ya. Cuti raya puasa ni 7 hari. Wahai bukan pergi mana makan kuih raya. Itu sajalah balik kampung. Bukan ada benda besar-besar kita buat kan. Tapi raya haji ni kita nak korban, nak bersedekah. Kita ni charity for society. Amal saleh dalam bentuk mujtama', masyarakat. Raya haji ni, raya puasa ni dia based on benefit diri sendiri. Interest tu balik kepada kita. Raya puasa. Raya haji benefit dia kepada ummah. Society kita dapat manfaat dia, interest dia dapat bagi ke orang, daripada poket kita keluar bagi ke orang, cari orang miskin, bagi sedekah daripada daging, duit. Kata Imam Abu Hanifah kan, Imam Abu Hanifah cakap masa bagi apa itu, masa bagi apa itu pidyah puasa kan, bagi beras,
Fidyah puasa. Dia kata Quran suruh bagi fidyah puasa pada orang yang tak boleh puasa. Janganlah betul benda sebab Quran kata makanan ta'amu miskin. Bila kita bagi beras, kata Abu Hanifah, dia punya package tu kena ada. Bila bagi beras, bagi minyak, bagi telur. Benda yang lepas dia masak beras tu dia nak makan dengan apa? Bagi set lah. Itulah maksud dia. Quran tak payah cerita bagi tok you, bagi kicap, bagi sos tomato. Apa nak cerita lagu tu? Quran kata ta'amu miskin, makanan. Makanan kepada orang miskin. Apa orang miskin makan? Bukan macam orang kaya. Kita bila kita bagi daging korban, bagi set dia. Jangan bagi daging saja. Apa set dia? Bagi rempah, bagi bawang 2-3 biji, bagi minyak, bagi telur. Pendek kata dia boleh buat gulai. Ubi. Bagi kat dia. So dalam tempoh tu, kita telah beramal dalam 10 Zulhijjah lagi tu. Tak keluar lagi sampai 13, kita masih ada peluang. Bagi. Kita bagi daging saja. Yalah kalau kita katakan bagilah. Dengan sekarang ni ikhwan, minyak pun naik, angin pun naik. Allahu Akbar. Yang turun ayak dibalin. Orang Pulau Pinang kata Kapten tadi, orang Pulau Pinang ni bagus walaupun di baling tu yang bermasalah, ayak sampai ke Pulau Pinang, orang Pulau Pinang tak merongot. Dia tahu apa dia musibah saudara musibah dia. Tapi kalau jadi pada pemimpin sana saya tak tahu. Dia mula hari tu nak sekat lah ayak. Tu dalam tak ada apa nak sekat ayak. Ini semua ni handicap. Otak ni masalah. Orang Islam ni Allah tunjuk bersaudara. Orang Pulau Pinang tak merongot, tak ada ayat. Berapa orang saya dengar tadi mai kata tak ada ayat, tak ada ayat. Ustaz Samsul kesian kemarin. Saya nak masuk tandas, saya tunggukan saya tunggukan 2 orang di luar. Dia tu kata, dia ni apa punya? Lama dulu. Dia komplain. Rupanya Ustaz Samsul. Duk peratok, saya dapat tiket nombor 2 belakang kawan ni. Pancok 2 penuh. Dia kata, dia ni punya lama apa duk buat macam tu. Rupanya kesian Ustaz Samsul. Rumah tak ada ayat. Balik pejabat, kerja, terus pergi mengaji. Terus pergi mengaji, bawa anak bini, pergi mandi di surau, di Masjid Karwa. Masjid Karwa sedia tempat mandi kan. Tapi ada dia merongot. Tak ada, terima wahai dia bukan orang baling. Lepas tu, apakah salah aku? Apakah dosa aku? Ya ayat pecah sana. Pasal apa kami tak ada ayat? Tak mengeluh pasal kita tahu innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi kita tak bersungut. Bersaudaralah kita ni. Tengok usahalah pula nak buat start hari ni kan. 1 kepala RM6 makan. Nak hantar pergi ke Bali. Tu makan. Satu makanan lah. Dia nak masak. RM6. Siapa nak infak untuk 600 keluarga. Nak hantar pergi. Hari ni, besok sampai hari raya dia nak hantar. Orang Pulau Pinang juga. Dia tak ada apa pun. Bagilah. 10 hari ni kita boleh buat macam-macam charity. Kita boleh buat. Besok kita nak bagi ke orang yang peribadi kita. Yang kita sembelih, kita dapat berapa kilo yang kita nak bagi ke orang tu. Seorang sekilo, kita katalah kita dapat 3 plastik nak bagi. Kita bagilah, bagi ubi, bagi rempah, bagi gula, bagi garam, bagi ajinomoto, set kat dia, bagi santan ke, bagi sekali. Bagi kat dia supaya dia boleh masak. Dia boleh makan. Kalau kita rasa benda tu macam renyah nak bercari, kita kumpul jumlah duit. Untuk sekilo benda dia nak masak tu, berapa dik santan dia pakai? Ubi berapa? Kumpul-kumpul kata dia dapat RM10. Bagi RM10 kat dia. Abang kata, abang ambil duit ni masak. Ini semua charity kita boleh buat dalam tempoh. Tapi itulah kadang-kadang ikhwan kita terlupa apa yang Nabi ajak pada kita, tinggal pada kita. Kita macam seronok benda lain. Kita seronok puasa. Memang kita seronok puasa. Hari Sabtu pun kita puasa. Tapi kita jangan lupa charity kita. Ni semua yang Nabi nak daripada kita. Ya baca dia. Sunnah ya bulan Zulhijjah tak ada lah puasa sampai hari 9 hari kan. 9 hari tu pun
sunat lah kan, tak payah sunat. Sebenarnya kalau kita sejak kan, kita ada terpuasa daripada ni, mana kita kena ada break lah, ada cuti sebelum hari Arafah. Wallahu ta'ala alam, Allah maha mengetahui. Saya kata begini, saya kata dalam riwayat yang sahih tidak ada, kan? Tetapi saya kata tadi, ulama kata ada. Ulama kita kata macam Nawawi, dia kata tak salah nak puasa 1 sampai 9. Tak, nisbah dia salah ke tak salah? Tak salah. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tetapi adakah suatu anjuran daripada Nabi puasa sampai 9 hari? Aisyah telah menafikan, tidak ada. Yang jelasnya hari Isnin ada, Khamis ada, Arafah ada. So daripada 1 nak pergi 9 tu, sekurang-kurangnya 3 hari ni kita akan puasa. Habis tak ada 3 hari. Ada orang dia nak tambah. Dia nak tambah macam puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, 2 hari dia tak puasa. Hari ketiga dia puasa. Semua ini puasa yang disyariatkan. Dia boleh puasa. Tapi kalau dia ingat 9 hari itu adalah amalan berturut-turut mesti dibuat untuk Zulhijjah, maka itu tidak ada dalil yang jelas. Dalil jelas tidak datang demikian. Taklah kata khilaf. Kita kata lebih mendapati sunnah puasa, tapi tak perlulah sampai 9, tak perlulah penuh. Nisbah pada perkataan ulama ada, tapi nisbah kepada dalil tidaklah sekuat itu. Aisyah, hadis Aisyah Ibn Qayyim kata lebih kuat, lebih jelas. Maka bukan menafikan orang puasa, tidak. Silakan, puasa termasuk amal soleh. Kalau kita niat 1 Zulhijjah hari itu, saya nak puasa dalam bulan Zulhijjah, tapi dengan cara Nabi Daud. Nabi dah abang dah, sebaik-baik puasa sunat, yang paling banyak kita nak buat macam Nabi Daud. Buatlah. 1 Zulhijjah puasa, 2 tak puasa, 3 puasa. Kebetulan 3 tu hari Rabu, 4 tu jatuh Khamis, kita puasalah pula Khamis. Pada Jumaat kita rehat. Saya kata tak perlulah terus. Tak perlulah terus, kan? So Imam Malik tengok orang puasa Syawal terus menerus ni, dia kata mana pendapat ni? Sebulan puasa terus menerus ni Ramadan saja. Lagi satu puasa nazar. Saya nazar nak puasa 3 hari turut-turut. Turut-turutlah pasal awak nazar. Adapun puasa lain daripada puasa ni yang menduduki kena puasa, esok puasa, lusa puasa, hanya fi'il Ramadan, tabiat Ramadan. Puasa sunat tak ada betul tu. Kecuali 13, 14 yang telah disebut dalil-dalil dia. Itu saja. Ustaz, puasa tarwiyah tu ada Nabi berapa? Puasa tarwiyah puasa pada hari 8 Zulhijjah. Okey. Hadis Ibnu Abbas. Dalam riwayat Ibnu Abbas disebut saumul tarwiyah kafaratun sanah. Siapa puasa pada 8 Zulhijjah tarwiyah, pahala dia seperti setahun. Wa saumul arafah kafaratun sanatain. Siapa puasa Arafah, dia dapat pahala 2 tahun. Jadi siapa puasa hari tarwiyah dapat pahala setahun. Lepas tu dia campur dengan puasa Arafah, iaitu 9 Zulhijjah, dia dapat pahala 2 tahun. Ulama kata la yasih hadzal hadis. Hadis tak sahih. Nisbah pahala tak ada sahih semacam tu. Tak ada. Bahkan yang paling besar orang tahu kata puasa Arafah lah paling besar. Itu kata Syekh Maulud Al-Hanafi. Satu orang kata masuk bulan Zulhijjah, aku tak puasa, melainkan aku puasa Isnin, Khamis dan Arafah. Syekh Maulud dia kata telah menepati sunnah. Dia kata faqad asaba sunnah. Apa hang buat tu menepati sunnah. Cukup dah. Ganjaran yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang tidak sahih ni banyak. Tentang siapa yang puasa sehari puasa sunat dalam bulan Zulhijjah, apa-apa puasa sunat, dia dapat pahala setahun. Dan satu riwayat kata pahala sebulan. Kesemua ni bila sampai kepada Ibnu Adi, dia ada Al-Kamil Du'afa Urijal, dia beritahu semua riwayat ni riwayat yang la yasihu, tak sahih, kesemuanya dhaif. Ya. Korban buat di dalam negara dengan luar negara, ada perbezaan tak? Ya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui.
korban buat dalam negara dengan korban yang buat di luar negara. Saya suka dengan soalan ni. Afdal based on korban, apa yang kita lihat kepada sunnah Nabawi ialah korban di situ bagi orang di situ makan. Ini nombor satu tempat dia. Dalam negara kita, maka tentulah merujuk kepada tempat kita, karya kita, negeri kita. So kita ambil kaedah tu. Kalau tempat kita ni kita rasa banyak korban, kita pindah kepada negeri lain. Dalam negara kita, pindah sat. Kalau Pulau Pinang ni kita rasa banyak, semua orang dapat, kita pindah negeri lain. Kita ada Kedah, kita ada Perlis, kita ada Perak, Selangor, Johor tak masuk, tak ada tahu dah. Kita pergi sana. Johor tak masuk. Dia pun nak tangkap. Kita ni lah. Kita tengok-tengok, tempat-tempat ni pun Masya Allah korban begitu subur. Banyak dapat. Maka ketika itu kita ambil pandangan Imam Qurtubi. Apa dia? Dia kata pindah ke daerah lain. Masuk ke negeri lain, wilayah lain. Tapi perhati dulu tempat kita. Kita jangan terus bagi tahu kata tempat kita ni sampai nak bagi daging korban pun tak ada orang. Ini rasanya tak tepat lah. Saya nak korban tempat lain lah. Tempat kita pun dah banyak. Cari dulu, tengok dulu. Kadang-kadang sekitar kita ada. Kita buat tempat kita sekong, kita buat di luar sekong, itu jauh lebih baik. Tapi kita buat tempat orang dengan kita tak perhati langsung tempat kita, takut kita terkena apa yang orang tua kata, gajah di depan mata tak nampak, kuman seberang laut nampak. Wahai banyak miskin kita ni. Tambah dengan kenaikan ni semua ni, orang miskin dia punya taraf kemiskinan itu lagi lonjak naik. Saya kesian B40 kerajaan banyak tolong. Tapi hak level medium ni, dia bukan B40, dia panggil apa? M40. Yang gaji 3,000 lebih, 4,000. Siapa pun tak tolong dia. Mereka tak ada bantuan, kerajaan tak bagi bantuan. Bahkan mereka lah menjadi tenaga ekonomi paling besar. Mereka salur. Tapi mereka tak dapat keistimewaan. Mereka tak dapat apa. Apa yang panggil T apa di atas tu? T20 itu memang kaya lah dah. Menteri jangan cakap lah, menteri kita mana ada miskin. Dan kalau kita nak tahu Malaysia ni kaya tak kaya, tengok menteri, tengok ulama. Baru tahu Malaysia ni kaya. Kalau tengok rakyat, kita tak tahu. Ustaz-ustaz kita mana ada pakai kereta selekeh? Kaya. Alphard. Kalau jadi ustaz tak pakai Alphard, cabuk lah. Cabuk lah ustaz tu, cabuk. Tambah ustaz tu naik motor pula. Alamak. Nak tahu Malaysia ni kaya tak kaya? Tengok penceramah. Rumah dia besar. Kaya-kaya. Itu penceramah. Itu tak masuk. Tapi Ustaz, masa dekat nak raya tu lagi, kita tengok dekat bank-bank yang masuk fee semua. Ambil duit ribu-ribu seorang-seorang. Ya. Takut lah. Kita yang macam saya ni pencen ni tak ada apa lah kan. Ni depa Jangan kata tak ada apa, sedih saya dengar. Ada. Kan tak ada. Kawan-kawan makcik Asnah ada. dia macam tu lah Ustaz. Kita tengok pergi ke bank takut kita bunuh zaman depa. Betul. Jadi itu satu, nak kata pergi depa tak ada duit, depa ada duit. Ada duit. Senang lenang kita ni. Tapi jadi itulah. kalau nak bandingkan tadi, yang tentang korban saya tanya. Sebab kalau korban luar negara, kita tentulah kita pergi satu tempat, kita buat khas. Kalau satu ekor, dah tentu dah kita bagi kat orang tu, anak-anak yatim yang asnaf dia memerlukan. Kita dah tentu dah kita bagi depa. Di sini Boleh. kita tak tahu tentang macam mana nak buat. Kita kalau kalau satu kumpulan tu buat, macam dulu kita buat, macam rumah Pak Long dulu kita buat, tu kita dah pasti dah macam ni. Kita kena buat Itu balik. yang saya bandingkan, saya nampak keadaan tu. Boleh juga. Tetapi jangan sampai kita buat tempat orang, tempat kita tak buat. Itu adalah sesuatu yang tak sunnah. Tak dapat tempat yang sesuai. Kena cari. Kena cari. Kena cari sampai dapat. Kalau kita ada korban di Thailand, di Cambodia, bermakna dalam masa yang sama kita kena masuk tempat kita. Cari jalan.
Macam saya kata tadi, ulama kata kampung kita tak ada, kita cari sebelah. Negeri kita tak ada, kita cari negeri sebelah. Kita sendiri tak ada maklumat. Kawan-kawan kita, kampung hang macam mana buat korban, kampung hang macam mana. Ada orang nak buat korban macam ni, dia nak sembahyang raya 7.30 pagi. Saya kata tak awal sangat ke? Pasal apa? Pasal nak korban 7 ekor. Saya ingat 700. 7 ekor nak korban, sembahyang raya 7.30. Punya perak tak ada apa ni. Kami korban 13 ekor lembu. Kami sembahyang raya 8.30 juga. Nak sembahyang raya 7.30 pasal nak korban 7 ekor. Bagi malu orang Penang betul ya. Perak betul ya. Tak boleh lah ikhwan. 7.30 ikhwan. Orang, iyalah kita isyrak kan. Maknanya lepas subuh tak usah balik lah. Tapi hak geng yang maghrib pukul 7 tu, sembahyang raya ni besar ikhwan. Jangan fikir kita nak sembelih, besar. Besar. Sehingga kalau dia jatuh hari Jumaat, ada perbahasan dia boleh ganti sembahyang. Salah satu tu. Dan sehingga ada ulama kata dia wajib. So kita jangan pandang 8.30 macam pakcik kata tadi memang fair and square. Kalau dia kata saya tak dan, memang kaki mengkit lambat punya orang. Tapi kalau 7.30 dia kata dia tak dan, mana sabar betul lah. Dia subuh ni letak kepala sat, semalam dia dengan lemang dia, dengan itu, dengan ini, dia penat. Lepas subuh ni letak kepala sat, jaga-jaga 7.30. Jaga-jaga 7.30. Sana dah 7 takbir dah. Dia nak mandi sunat, dia nak lari, memang dia tidak bebai. Sampai-sampai dia maki, kamjat betul yang bawah ni. Dia tak sembahyang. So, janganlah sampai tahu tu tak betul. Kadang otak orang muda ni tak boleh ikut sangat. Bila ada orang muda, kena ada orang tua. Dia imbang balik. Walaupun orang muda tu ustaz, kadang dia gopoh. Muda, orang tua-tua, imbang sikit, fikir sikit, jauh sikit. Jadi, back to kita punya subjek. Iaitu apa dia? Bila kita buat korban di tempat lain, kita jangan menafikan hak saudara kita di tempat kita. Sampai bila-bila orang miskin ni akan ada, cuma perkembangan hidup orang miskin akan berubah. Dulu miskin dinisbah ayam telaga. Sekarang mungkin tak. Tapi dia miskin, tapi dia tak pakai ayam telaga. Dulu orang kata miskin, tak ada Astro, tak ada Enjoy, tak ada ES di rumah. Zaman dulu. Tapi zaman lah, tak boleh pakai syarat tu. Sebab dia miskin. Dia tak keluar rumah, dia tak ada duit. Tapi dia perlu satu benda nak jaga anak dia di rumah. Dia ada televisyen. Dia beli sikit channel-channel yang tak mahal kat dia. Dia beli Yes ke Enjoy. Tak banyak channel. Tapi bagi anak-anak tengok. Kita kata rumah hang ada Yes, lagi korban hamau lagi. Dah ikhwan. Kita tak boleh ni sebab miskin pakai ayam telaga. Pakai telaga mai banjir lagu ni. Tak ada apa ayam. Jadi dia ada kereta. Hang ada kereta, mana boleh miskin. Dah ikhwan. Ini zaman kita punya miskin. Dan kita tak tahu miskin zaman akan datang. Mungkin duduk apartmen. Duduk apartmen jadi orang miskin. Sekarang duduk flat. Duduk apartmen jadi orang miskin. Saya pernah tengok orang rumah 2 tingkat. Saya bukan banglo lah, banglo. Banglo. Besar pakcik, 2 tingkat. Saya tengok pagar dia, saya tak tahu berapa puluh ribu dia buat pagar dia. Tapi bila saya masuk dalam rumah dia, saya menyatakan dia orang miskin. Sebab itu semua zaman kemakmuran suami dia berniaga. Bila bisnes down, suami dia kena serangan jantung, mati. Dia lost everything. Dia cuma ada rumah tu dengan baki yang suami dia tinggal. Dia satu-satu demi aset dia kena jual. Kita masuk-masuk, oi selagi hang ada rumah besar ni hang tak miskin lagi. Tak boleh. Dia miskin. Dia miskin. Itu semua zaman. Tak adil lah kita buat lagu tu. Dia nak makan. Oh, dia kata tengok baju dia macam mana. Itu zaman dia senang dia beli baju. Lah dia tak beli dah baju tu. Dia kira nak jual. Kalau ada jual bandel, dia nak tolak. Dia perlu duit. Kesianlah ke orang. Jadi kita ke mana pun cari jalan bagi ada bahagian sumbangan kita dalam negeri kita sebelum kita pergi tempat orang
Dan kalau kita buat tempat orang, kita boleh buat, tapi jangan lupa tempat kita. Dan kita boleh buat the same time 2 korban. 3 korban pun kita boleh buat. Tak salah. Kita tak ada duit, kita kumpul ahli keluarga kita, dapat satu jumlah yang 700, 800, beli seekor kambing. Satu nama mak kita. Tapi duit kita berkongsi pahala. Baru ni saya tanya kat Dr. Faisal. Dr. Faisal kata boleh kongsi duit. Tapi masa kita korban sebut satu nama. Duit kita kongsi. Dia kata berkongsi pahala. Tapi korban satu orang. Dia kata boleh dapat pahala. Kita buat benda tu. Kita buat. Subhanallah. Jadi jangan kita tinggalkan ke semua sunnah-sunnah yang besar ini. Ustaz, Ya Pak Amir. saya lagi nak ambil pendapat Ustaz lah. Contohnya korban, kita korban apa sajalah. Misalnya kita nak korban kambing di sini, ada harga RM1,000. Ada satu tawaran buat kambing juga di luar pada kawasan kita, negara kita, 300 lebih, 400 lebih. Yang mana yang kita kata nak korban tu? RM1,000 di tempat kita, 300, 400 di negara lain. Macam mana pendapat Ustaz? Wallahu ta'ala a'lam. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Pak Amir, this is my personal only. Personal opinion. My personal opinion. Saya tak erti orang ini. Pak Cik Rashid tolong Ustaz. Pandangan peribadi. Pada 10 Zulhijjah ni Pak Amir, tidak ada satu amalan yang paling Allah suka tengok pada 10 Zulhijjah melainkan ihraqud dam. Darah korban itu mengalir, menitik. Kita sembelih kan? Itulah amalan paling Allah Ta'ala suka pada 10 Zulhijjah. Sehingga dia dipanggil Yaumun Nahar. Di mana saja ya? Di mana sahaja. Based on amalan dulu. Apa yang paling Allah Ta'ala suka? Ihraqud dam. Dia dipanggil Yaumun Nahar. Hari Nahar. Nahar nisbah kepada orang dada unta tu kan? Nahar. Sehingga kan kata Abdullah bin Abbas, itulah dipanggil Yaumul Akbar. Kita duk kata Haji Akbar kan? Yaumul Akbar. Hari yang cukup akbar. Hari apa? Jemaah haji pada 10 Zulhijjah mereka sembelih korban. Bila mereka sembelih itulah hari itu dipanggil akbar. Yang kita kata haji akbar tu berkaitan dengan sembelih. Jadi haji itu jatuh hari apa pun tak apa. Orang Melayu kalau ukuf hari Jumaat lah baru haji akbar. Tidak demikian. Hari sembelih tu. Dapat dah kita buat penyembelihan pada 10 Zulhijjah. Kalau kita dapat buat, itulah Yaumul Akbar. Haji Akbar. Lepas itu kita tengok sembelihan di Mina ni macam mana bukit yang kecil. Orang sembelih sangat-sangat sembelih. Haji Tamattu' ke Al-Hadiyu ke, semua orang berpusun-pusun buat. Baik, jadi pada hari itu Allah suka tengok penyembelihan. Baik, itu satu. Nombor 2. Dalam banyak-banyak sembelih ni, sembelih manakah yang paling afdal? Kita tahu binatang kita disembelih dan kita tak lihat. Dengan binatang kita disembelih, kita lihat. Yang mana paling afdal? Yang kita lihat. Yang kita terlibat. Baik. Bila kita faham tu, baru boleh masuk Pak Amir punya soalan. 1000 tempat kita. Kita sembelih, kita tengok. 300,500 tempat orang lain. Kita diberitahu telah sembelih. Kita tak tengok. Kalau dia hantar satu video pun, video dia buat video, ni sembelih binatang awak, kita cuma dimaklumkan binatang kita. Anything can happen. Tak tahu apa-apa. Tapi di tempat kita, kita tengok sendiri, kita saksi sendiri, kita ada di tempat tu dan ikut tradisi kita pula, sebelum sembelih ni satu-satu nama disebut. Kan? Kalau lagi tradisi kena pegang cali dia. Satu-satu nama sebut barulah sembelih. Maka tentulah di tempat kita walaupun dia mahal, kita dapat saksikan. Kemudian setelah kita saksikan, kita boleh pergi cukup-cukup bersih-bersih. Itu yang paling afdal. Walaupun mahal. Kelebihan dia di situ.
Tanpa saya menafikan kita boleh buat tempat lain. Tapi lagi sekali saya katakan, kita cari jalan tempat kita. Sekok kambing tadi Pak Amir kata 1,000. Ya betul, memang 1,000. 1,000. Bahkan di Kuala Lumpur, satu bahagian daripada 7 tu pun dah jadi 950. Di Kuala Lumpur. Saya kata murah lagi tak ada. Dia kata murah lagi sekali tahun. Lagi sekali tahun. Dia kata murah. Kambing pun dah mencecah 1,000. Satu bahagian daripada lembu pun dah nak jadi 1,000. So harga tu dah jadi tidak ada beza yang sangat. Cuma kalau kita ambil kambing, lebih menepati anjuran sunnah. Balik pada Pak Amir cakap. So kalau kita rasa saya mampu, saya nak buat juga korban tahun ni, tapi yang saya termampu takat ni lah, maka saya gamble. Saya gamble buat korban, saya tak tengok binatang saya pun tak tahu dia agih macam mana, based on trust, belief to another party, third party only. Di tempat kita, kita boleh saksikan. Nah, maka terpulanglah. Kalau kita rasa sana, kita buat. Kita kata sekurang-kurangnya korban saya ada. Tapi di sini, tak ada lah pasal dia mahal 1,000. Pernah satu tahun Abu Bakar tak buat korban, Umar tak buat korban. Untuk apa? Untuk bagi tahu kata korban itu hukumnya tidak wajib. So kita rasa tahun ni tak mampu buat, kita tak payah buat. Kita boleh kumpul untuk tahun yang akan datang. Ataupun macam tadi Dr. Faisal kata, kita kongsi, wujudkan satu korban. Kongsi dengan sahabat boleh. Pakai satu nama, tapi Dr. Faisal kata kita berkongsi pahala. Alhamdulillah, telah tertegak juga satu sunnah di tempat kita. Satu bahagian yang dikata satu bahagian, 7 bahagian ni ada lagi lain. Mana macam mana saya tak faham dulu. Satu kan lembu ada 7 bahagian. Macam mana nak katakan 7 bahagian tu? Untuk seorang ke boleh untuk pegang satu lembu tu, ataupun dia mesti ada keluarga dia ke atau orang lain? Ya. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Pada hukum asalnya, kita katakan satu bahagian kurban untuk satu keluarga. Satu bahagian kurban untuk satu keluarga. Sehingga disebut satu kambing untuk satu keluarga. Kita kumpul 7 kambing, kita dapat sekok lembu. Betul? 7 orang. Macam kata Nabi Muhammad, dia buat korban kambing tu untuk keluarga dia. Dia sebut untuk Ali Muhammad wa ummati Muhammad. Untuk keluarga dia. Jadi kalau Satu untuk cover dia keluarga. satu keluarga. Dan ni pak cik. Pak cik tinggal dengan mak cik kan? Ya. 2 orang. 2 orang satu lah. Satu keluarga, anak-anak pak cik dah berumah tangga. Depa ada ayal, depa ada zimah, depa tanggungan sendiri. Maka anak pak cik, menantu pak cik, cucu pak cik satu keluarga. Pak cik satu keluarga. Jadi untuk tu memerlukan, kita kata 2 tumpuk lah. 2 keluarga lah. Kalau kita masuk setumpuk lembu, itu kita, isteri kita, anak-anak kita lah. Tapi kita ni, bini masuk, laki masuk. Tak apalah, itu nama dia lebihan. Tak ada halangan pun. Pasal kita nak jadikan satu 7 bahagian untuk nak ambil ekor. Kita nak ambil sekok, boleh juga. Kita pisahkanlah. Bermakna kita dapat 2 sembelihan. Kalau lembu, kita dapat 2 lembu. Kambing dapat 2 ekor. Sekok, kita siapa buat? Saya tak ada duit tu ni, bini saya buat. Dia yang buat, saya tak buat. Dah lah bini hang. Bini hang. Macam tadi tersalah kan, bini siapa? Lagu tu lah. Orang tu lah. Dia bini kita. Bini kita buat, keluarga kita lah. So, kalau suami nak buat lagi satu, bermakna tentu kita buat 2 korban. Anak kita nak buat lagi satu. Jadi, makin besar kita punya bahagian, makin besarlah pahala kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Boleh Cik? Allah yang Wallahu ta'ala. Ya. Ya. Allah Ta'ala maha mengetahui sembelihan akikah dengan sembelihan korban dari segi syarat, binatang, semuanya sama. Tidak ada beza apa-apa. Bismillah sama. Cara kita sembelih dia, semuanya sama.
Cuma kita jumpa peradaban yang ulama letak saja. Dia kata adab kekah ni lain sikit daripada korban. Dia tak bawa apa-apa sandaran. Macam dia kata kalau korban ni kita buat, jangan kita patahkan dia punya tengah-tengah ni. Sendi pakai sendi. Kalau korban tak apa. Kalau kekah dia kata jangan. Namun riwayat-riwayat yang sahih tak menyebut macam tu pada kita. Kalau kita nak amal dari segi perbezaan itu, sekadar amal tak apalah. Tapi janganlah satu keyakinan. Kalau pergi patah tulang budak tu jadi macam mana, janganlah sampai jadi khurafat macam. Segi adat sembelih, cara sembelih, kesemuanya adalah sama, tidak ada perbezaan. Bezanya kekah ada hari dia, korban ada. Itu saja. Syarat-syarat binatang kesemuanya sama. Boleh abang syarat nak bagi mandi binatang, bagilah mandi. Belah-belah sana bagi mandi, belah Pakistan dia bagi binatang tu segak, bagi makan betul-betul. Dia perbubuh labu ci, labu kundok semua di binatang, dia bubuh malai-malai semua. Dia arak. Dia kata macam tak tahu lah apa yang nak buat kan. Kalau tak lebih-lebih tak apalah, jangan lebih-lebih sangat. Saya nampak je lembu tu nak pergi menikah. Janganlah, siapa pergi bersin tak jadi menikah pula. Tak, mana sabarlah, mana sabar. Boleh Abang Syarik? Allah. Fizikal orang masuk ke Arafah atau kita di negeri kita hari dah jadi lain kan. Macam mana? Di Arab Saudi akan mengikut Esok Arafah. Kita puasa nenek isteri Kita hari Sabtu. Yang mana puasa Arafah. Okay. Wallahu ta'ala alam, Allah ta'ala maha mengetahui. Saya ada dua guru yang berbeza pandangan. Satu guru saya Abdullah Iraqi. Abdullah Iraqi kata kepada saya dalam masa belajar Bulughul Maram, puasa Arafah kena tengok Saudi. Kalau Saudi puasa apa, hari apa, Saudi ukur hari apa, hari itu kita puasa. Dia kata kena tengok Saudi sebab Arafah tak ada tempat lain. Satu. Guru saya kedua, Ustaz Bakar dengan Syekh Maulud kata ikut Amirul Mukminin. Dia kata puasa Arafah di tangan pemerintah. Kecuali dia kata pemerintah tu tidak tengok anak bulan. Pemerintah tak tengok anak bulan, dia pakai Saudi. Dia tak 10 Zulhijjah ni dia tak pergi tengok apa? 1 Zulhijjah tu dia tak pergi tengok anak bulan. Dia tengok Saudi. Saudi istihar apa dia pakai. Tapi kalau pemerintah keluar tengok anak bulan, dua-dua guru saya ni kata kena ikut 9 Zulhijjah Amirul Mukminin. Sebab kalau kita puasa, pemimpin kita keluar tengok anak bulan, ulama tengok anak bulan tempat kita, lepas tu kita puasa Arafah ikut Saudi, apa nak jadi dengan puasa dengan raya kita? Kita puasa, kita kata aku puasa 2 kali, adakah 2 Arafah? Arafah Saudi 9, lepas tu esok tempat kita pun 9 lagi, puasa 2 kali. Dia kata kita terperangkap dalam amalan yang bid'ah. Sedangkan tasyri' Islam dia mengeluarkan kita daripada benda ni semua, dia tak mahu. Dan kalau kita puasa ikut Saudi, besok nak buat apa? Ni guru sihat 2 orang lagi kata kan, besok nak buat apa? Besok tempat hang orang baru nak puasa. Hang nak panggil hari tu hari apa? Hari raya, awak tak pergi semayang. Semayang sengap-sengap. Boleh tak semayang raya sengap-sengap? Hang akan tinggal semua sunnah. Kerana hang nak khilaf dengan pemerintah, dia akan jadi satu mafsadah yang besar. Maka ketika itu, fiqh mengajak kita menyusun supaya keluar daripada fitnah. Itulah ruh dan sifat fiqh. Maka saya ada 2 pandangan. Kalau ikut guru saya Ustaz Abdullah Iraqi, dia kata pastikan tahun ni puasa hari Jumaat. Esok esok Arafah kan, puasa besok. Lusa dengan tulat, hang buat tak tahu dah. Raya bila pemimpin kata raya apa, hampir raya. Tapi Arafah hang kena puasa sana. Dan yang Ustaz Abdullah Iraqi tu kata tu, saya pergi tanya lagi satu orang pakar hadis, dia pun habaq saya lagu tu. Saya tak mau sebut nama lah, pasal ada live. Saya tak mau libatkan. Biar saya tanggung sendirilah, biar Ustaz lah pun tanggung. Saya tanya satu pakar hadis, dia kata kat saya lagu tu. Dia kata Nabi sebut puasa Arafah, bukan Nabi kata puasa Zulhijjah.
Nabi tak sebut puasa 9 Zulhijjah. Nabi kata Yaumul Arafah. Jadi Arafah kena tengok sana, dia kata. Sedangkan yang jawab pada saya tu tokoh hadis besar. So saya yakin dengan jawapan Ustaz Abdullah ni. Tapi bila saya timbang dengan guru saya lagi 2 orang, mereka ini dalam bidang usul fiqh. Saya timbang, maka saya lebih berpihak kepada Ustaz Bakar dengan Syekh Maulud. Sorry lah Ustaz lah. Sorry Ustaz lah. Saya khilaf Ustaz lah. Saya khilaf. Maka saya berpegang dengan Ustaz Bakar dengan Syekh Maulud Al-Hanafi, kerana cara penerangan mereka kepada saya berdasarkan usul, maka saya rasa itu lebih kuat untuk orang Malaysia, kerana kerajaan kita pergi tengok anak bulan dan kita tidak mengambil daripada Saudi, maka supaya hukum tu jadi selaras dan tidak jadi samar, maka kita kata kita puasa 9 Zulhijjah. Sebab kita akan jumpa juga 9 Zulhijjah. Maka pada saya itu lebih jelas untuk suasana ni. Maka Abang Syarif ijtihad lah. Tapi jangan abang nama saya. Jadi benda-benda ijtihad. Saya pilih Sabtu lah. Saya pilih Sabtu. Zaman sahabat dia jadi pemerintah satu negara lain kan. Kita bila hari Arafah tak sama. Antara di yang di Madinah dengan dia di tempat yang dari zaman ke mana kan tak sama. Dalam sahabat yang jadi Ya. Ya begitulah Pak Cik. Biasanya berita tak sama ni akan datang lepas puasa. Sebab pembawa khabar tu dia akan lambat. Jadi pun tidak ada masalah di kalangan mereka kata puasa kita batal ke, tak sah ke. Maka kesemuanya telah pun tengok anak bulan. Silakanlah, ijtihad itu diterima. Wallahu ta'ala. Kalau kita puasa 2 hari jadi masalah. Puasa pertama niat apa, puasa kedua niat apa. Arafah tak ada 2 hari. Itu yang kata kita buat bid'ah. Ada dah? Dia kira amalan baru lah. So, orang putih kata, which one? Make your decision. Untuk kata salah, saya tak kata salah. Sebab saya tengok dua-dua ada hujah. Tapi yang mana lebih taskunun nafs? Menenangkan hati kita. Saya lebih terima, lebih kuat keyakinan saya, hujah-hujah Ustaz Bakar dengan Syekh Maulud Al-Hanafi. Sebab itu bidang mereka. Mereka kata, ikutlah kerajaan kita. Ustaz lah pun kata demikian. Puasa ikut Saudi, raya ikut Amirul Mukminin. Pernah jadi, dia kata zaman Sayyidina Ali pernah jadi demikian. Dan saya tengok dalam Qurtubi pun menyebut benda yang sama macam Ustaz lah sebut. Tapi saya lebih kuat dengan 2 lagi guru saya. Dengan doa Arafah, adakah kita di sini boleh ikut? Kita tak duduk di tempat tu kan, di Arafah tu memang memang tempat yang paling afdal kita nak berdoa kan. Kita ikut time tu kita doa ada nak. Ya. Wallahu ta'ala alam, Allah Ta'ala maha mengetahui. Baik. Pertama saya kata Pak Cik, mula-mula sekali saya kata, kita terpaksa ketepikan akal cikgu matematik Ustaz. Cikgu matematik punya kiraan tu kita terpaksa tolak Ustaz. Sebab bila Nabi sebut Yaumul Arafah itu mustajab doa. Nabi sebut hari Arafah. Kan? So orang ukuf, dia tak mana dia ukuf itulah tempat dia berdoa. Kita pula tak mana kita puasa. Itulah hari kita. Kalau esok kita kata depa ukuf esok, kita nak berdoa. Kita boleh berdoa. Ini nama dia apa dah? Kita menumpang berkat mereka. Sebab kita telah pun buat keputusan kita akan puasa lusa. Lusa kan? Bermakna esok bukan hari kita lah. Tetapi kita boleh baca doa berkat amalan mereka. Kita dapat tahu cara sahih, cara berita mereka sedang ukuf di sana. Kita nak menumpang berkat baca doa. Kita tumpang. Kita lebih awal 5 jam daripada mereka. So kita tumpang. Besok kita melalui 9 Zulhijjah. Maka kita melalui zaman itu. Kita berdoa untuk kita. Ini bukan menumpang dah. Itu hak kita. Nanti yang mana lebih tepat? Yang mana lebih tepat? Maka tepat orang ukuf pada masa mereka, tepat kita pada masa kita.
So kita ada bahagian kita, mereka ada bahagian mereka. Kita tak perlu nak cari masa mereka, dan mereka pun tak perlu cari masa mereka. Kita esok mereka dah pergi Muzdalifah, mereka pergi ke Mina, mereka nak meloncat, mereka pula kata, Malaysia buat 9 Zulhijjah, kita dapat lagi sekali punya. Tak akan jadi betul lah. Jadi kita tumpang berkat mereka tak salah, tapi kita ada hari esok untuk kita. Silakan, boleh insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh kan? Ini soalan paling lama pergi sebelah tu. Bukan kuliah saya pendek tu. Ustaz Lah Iraqi. Saya duk sebut pasal Ustaz Lah ni. Dis saya tak tahu. Jemaah dis terpulanglah nak puasa hari apa. Kalau Ustaz Abdullah Iraqi puasa besok dan disokong oleh beberapa orang-orang tuan gurunya lain. Silakan. Nak puasa besok pun tak apa. Dalil dia tetap ada. Dalil cuma kecenderungan hati. Ke mana taskunun, hati kita jadi tenang. Silakan. Tapi jangan puasa 2 hari dah apa. Itu saja. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.